Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk next class pada minggu ni, dalam buku yang sama, catatkan dalam buku matematik 1, awak tuliskan tarikh, ikut tarikh hari ni, hari, tajuknya tulis ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey. Ada 3 ciri-ciri fungsi kuadratik. Pertama sekali, fungsi kuadratik, bentuk dia, suka cikgu ingatkan, bentuk dia nanti awak catat. Ni awak salin dalam buku mat 1 semua ni. Bentuk dia adalah fx sama dengan, sebab dia fungsi kan, mesti ada huruf f kat depan. Kuadratik dia ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini bentuk dia. Okey. Dia ada 2 jenis. Pertama, ciri-ciri dari segi bentuk graf. Kita nak tengok bentuk graf dia macam mana. Okey, kita tumpukan huruf A. A tu berada di sebelah x kuasa 2. Sekiranya A tu lebih besar daripada sifar. Maksud lebih besar daripada sifar, lebih besar daripada kosong apa dia? 1, 2, 3. Maksud ada nombor kan? Nombor tu positif. Ni nombor positif. A besar daripada kosong. Sebab cikgu kata hari tu, persamaan fungsi kuadratik A dia ni kat depan tak boleh kosong. Bila kosong darabkan dengan x kuasa 2, dia tak ada nilai. Dia akan dapat kosong. Jadi A tu untuk kes ni A tak boleh kosong. A tu ada 2 nilai, sama ada lebih besar daripada kosong bermaksud positif ataupun kurang daripada kosong, kurang daripada sifar. Maksud dia negatif. Kurang daripada sifar apa dia? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan? Nombor-nombor negatif. Okey. Ibaratnya macam ni lah. Dia ada 2 jenis graf, sama ada graf senyum ataupun masam. Kalau positif tu macam ibarat awak pergi sekolah, mak bagi duit lebih daripada kosong. Maksudnya lebih daripada kosong maksudnya ada duit lah, walaupun RM1 kan pergi sekolah kan. So muka awak akan senyum. Dia A besar daripada kosong, maksudnya positif. Maksudnya ada duit lah, ada duit belanja. Kalau negatif tu A kurang daripada kosong, maksudnya negatif lah, negatif 1, negatif 2. Negatif tu ibarat awak tak dapat duit belanja. So muka awak pergi sekolah akan masam. So senang nak ingat. Kalau dia positif, besar daripada kosong, so ada duit, dia senyum. Grafnya bentuk senyum. Kalau dia negatif, tak ada duit, so masam. Itu ciri-ciri yang pertama lah untuk kita ingat. A besar daripada sifar, senyum. A kurang daripada sifar, grafnya masam, bentuk ke bawah. Okey, jenis titik. Jenis titik ada 2, sama ada titik minimum atau maksimum. Okey, kalau dia A dia besar daripada kosong, maka kita tengok graf dia senyum kan. Maka titik yang di bawah ini, dia duduk di bawah lengkungan tu. Titik yang duduk kat bawah tu, itu nama dia titik minimum. Okey, titik minimum. Kita tengok pada graf senang. Okey. Kalau A kurang daripada kosong, maksudnya kurang, tak ada duit, graf awak masam. Bila masam, dia akan ke bawah. Bila ke bawah, kita tengok titik lengkungan dia, dia berada di atas. Atas kita panggil maksimum, kalau bawah kita panggil minimum. So titik berada di atas, kita panggil titik maksimum. So nak senang kita lukis kan, tengok gambar baru nampak. Kalau A positif, maksudnya positif. Kita pun ataupun sifat positif, senyum. Bila senyum, dia jadi titik minimum. Okey, negatif, bersifat masam. A kurang daripada kosong, negatif. So masam. Bila masam, graf lengkungannya ada di atas, so nama dia titik maksimum. Sebab titik tu berada di atas. Okey, itu 2 ciri. Pertama, bentuk graf dah tahu, jenis titik dah tahu, titik minimum dan maksimum. Dan yang penting adalah paksi simetri. Okey, paksi simetri. Paksi simetri macam kalau ibarat kata awak ada buku kan, kemudian awak lipat dua-dua buku awak, yang tengah-tengah itulah kita nama dia paksi simetri. Kalau kita lipat kertas kan ada kesan tengah-tengah, itulah paksi simetri. So cikgu bagi contoh lah. Kalau A besar daripada kosong, contoh grafnya senyum macam ni lah contoh ya. Okey, macam ni cikgu contoh.
Nanti awak lukislah graf cantik kan. Okey, X melawan Fx. Katakan dia lalu dekat 0 dengan 6. Okey. Macam mana nak dapatkan garis paksi simetri? Simetri kan mesti berada di tengah-tengah. So, ciri-ciri dia nak buat paksi simetri mesti bahagi dua graf tu. Dan titik yang kita bahagi dua tu mesti melalui titik minimum atau maksimum. Okey, untuk kes ini nama dia titik, sebab dia duduk di bawah, nama dia titik minimum. Kan graf senyum titik minimum sebab dia di bawah. Nak dapatkan paksi simetri kena garis putus-putus menggunakan pembaris. Okey, 0 kan bahagi dua graf. 0 dengan 6. Kalau tengah-tengah dia adalah 3. Betul 0 bahagi 6. 6 bahagi 2, 3. So, kalau ni kita anggarkan sajalah sebab kita lukis graf tu bukan di atas kertas graf. So, kena bahagi 2 graf tu. Okey, kita dah bahagi 2. Dan pastikan garis itu melalui titik minimum kita. Okey. Jadi jawapan dia paksi simetri jawapan dia mesti X. Mesti X bukan Y. Sebab apa? Sebab garis yang putus-putus tu memintas pada paksi X. X sama dengan berapa? X sama dengan 3. Macam mana tahu? Sebab dia tengah-tengah. Okey, sini 3 kosong, sini 3, sini 3, so 6. Nak senang 6 bahagi 2 dapat 3. Inilah jawapan dia. Paksi simetri mesti jawapan dia X sama dengan apa? X sama dengan 3. Okey, contoh. Kalau tadi graf senyum, okey, untuk A kurang daripada 0, mestilah graf dia masam kan? Okey, katakan graf cikgu macam ni. Okey, dia melalui 0 dan 4 lah katakan. Kat sini 4. Berapakah garis simetrinya? Garis simetri mesti berada di tengah-tengah dan lalu titik. Titik apa ni? Sebab dia duduk atas, nama dia titik maksimum. Kalau graf senyum, titik minimum. Kalau graf masam, titik maksimum. Okey, secara logiknya dah 4 kan? 4 bahagi 2. So, tengah-tengah dia adalah 2. Jadi, jawapan dia memang kena tulis paksi simetri dia mesti X. X sebab dia berada, titik tu berada kena dengan paksi X. X sama dengan 2. Okey, sebab tengah-tengah dia 4 bahagi 2 dapat 2. Okey, boleh. So, cikgu ulang secara ringkas. Ada 3 ciri yang perlu kita tahu. Bentuk graf. Kalau positif, senyum. Negatif, masam. Okey, jenis titik. Kalau graf senyum, titik dia minimum. Kalau graf masam, titik dia maksimum. Dan macam mana nak cari garis paksi simetri? Mesti garis di tengah-tengah, garis putus dan tengok X tu kena pada berapa. Jawapannya mesti dalam bentuk X sama dengan apa. Okey, cikgu nak tunjuk lagi contoh tentang paksi simetri. Okey, sekejap cikgu buka. Sekejap ya. Okey, cikgu bagi tunjuk contoh yang ini dulu. Okey, nanti menentukan persamaan paksi simetri. Okey, untuk yang ini kalau awak ada kertas graf, awak lukislah atas kertas graf. Kalau tak ada, awak lakarkan sahaja ya. Lakarkan sahaja. Lepas tu tulislah koordinat dia 0, 1, 2 tu. Okey. Sekarang kita nak cari paksi simetri. Ada 2 gambar rajah. Cikgu buat yang pertama dulu. Okey. Yang pertama, ingat paksi simetri mesti bahagi 2 dan dia bahagi 2 tengah-tengah. Kita tengok yang mudah Yang mudah kita tengok sini. Yang senang atas titik betul-betul Okey. Kalau nak cari yang dekat sini susah sebab dia dia duduk di tengah-tengah kan. Dia tak ada nombor yang betul-betul atas nombor. Jadi nak mudah kita ambil yang ni lah. 0 dengan 2 kan nampak. So kalau kat tengah-tengah dia 2 bahagi 1 dapat 1. Tengah-tengah dia macam ni lah. Nanti awak lukis, lepas tu buat putus-putus. Dan pastikan tengah-tengah tu kita lalu pada titik minimum. Berapa jawapan dia? X kena pada nombor berapa? X ni kena pada nombor 1. Inilah jawapan untuk menentukan paksi simetri.
Okey, ini kes 1 lah, kita panggil kes 1. Apa maksud kes 1 ni? Sebab persamaan paksi simetri dia yang kita nak cari dia atas garis kertas graf. Senang kita nak potong dia tengah-tengah. Kes 1 atas kertas yang bergrid, kita panggil kertas graf. Okey, yang ini. Contoh yang kedua, kalau kita nak cari dekat sini susah sebab dia bukannya di tengah-tengah. Okey, tak semestinya berada di situ. Kita cari yang mana mudah. Okey, yang mudah cikgu nampak dekat sini. Sebab dia kena betul-betul dekat bucu dia kan. Tempat lain kalau nak cari kat sini susah sebab dia tak betul-betul pada skala kita. Jadi kat sini kalau tu kira kotak pun tak apa. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kalau bahagi 2, dia dapat 2. Jadi kira 2 kotak. Dekat situlah kita bahagi tengah-tengah. Apa ambil pembaris. Okey. Pastikan kena. Ni kan graf senyum. Dia mesti ada titik minimum di situ. Betul lah. Kita bahagi 2 sebab dia kena kan dekat titik minimum. Berapa X dia? X. Jangan tengok kat sini, susah. Tengok di atas paksi X tu ni. Berapa nombor dia dekat sini? Nombor dia kat situ tertindih tadi. Nombor dia adalah negatif 1. Paksi simetri tak apa. Dia positif ke negatif. Okey. Ni ada nombor kan. Nombor dia negatif 1. Dia bahagi tengah-tengah tu. Negatif 1. Itulah jawapan paksi simetri. Okey. Ini contoh graf senyum. Mari kita tengok contoh untuk graf masam. Okey, sekejap. Cikgu back balik. Okey. Ni nanti pun awak lukis Okey, graf masam. Asalnya ni dah ada jawapan dah. X sama dengan 1. Macam mana kita dapat? Mula-mula kita nak buat paksi simetri, kita kena bahagi tengah-tengah kan. Okey, kita cari yang senang kita nak kira. Cikgu rasa sini senang. Sekejap. Okey, aku keluarkan pen cikgu dulu. Okey, cikgu nak tunjuk kat sini senang. Sebab dia kena betul-betul dekat bucu kan paksi. So kita kira lah berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Macam tadi bila 4 bahagi 2. So 2 kotak kita buat tengah-tengah. Untuk kes ni dia dah lukiskan untuk kita. Asalnya tak ada ni. Okey. Dan sebab dia graf masam, so dia adalah titik maksimum. Kena tak titik maksimum? Kena. Maksudnya betul lah tengah-tengah tu kena titik maksimum. Maka cari terus X dia berapa. X dia paksi simetri mesti ada X. X sama dengan 1. Itulah jawapan dia. Okey. Ni kes 1 untuk mencari paksi simetri sebab lukisan kita dah ada di atas kertas garis grid. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak dapatkan paksi simetri untuk kes yang kedua. Okey. Cikgu patah balik pada slide. Dia ada 3 kes tau. Okey, sekarang ni untuk kes yang kedua. Macam mana pula dengan kes yang kedua? Okey, kes yang kedua ni dia tak ada kertas grid tau. Dia tak ada kertas graf, tetapi dia ada koordinat. Bila ada koordinat, memang kita tahu paksi simetri dia mesti di tengah-tengah kan. Okey, tetapi dekat sini, kita tak tahu dia kena dekat nilai X yang mana sebab dia tak ada graf. Jadi macam mana? Okey, kalau dia tak ada graf, dia akan bagi koordinat. Macam mana nak menggunakan koordinat tu? Okey, jadi cara dia, kita ambil nilai X, kan paksi simetri nilai X. Ni kan X, Y, X, Y. Kita ambil nilai X dia iaitu negatif 5 dengan 2. Okey, paksi simetri mesti ada ni. Okey, macam kita nak kira titik tengah dia. Tengah-tengah kita campur. Negatif 5 mesti campur. Okey, nak cari titik tengah mesti tambah. Tambahkan dengan 2 dan bahagi 2. Ni konsep dia. Nak tahu tengah-tengah, nombor nilai X tu tambahkan kedua-duanya dan wajib bahagi dengan 2. Okey, kita pun kira lah. Tekan kalkulator, negatif 5 tambah 2
akan dapat 3. Ya, negatif 5 tambah 2 akan dapat 3. Lepas tu, bahagikan dengan 2. Kalau tekan kalkulator, dia akan dapat 1.5. Maksudnya, dia boleh pecahan atau perpuluhan. Maksudnya, tengah-tengah dia adalah, kedudukan dia adalah 1.5. Okey, 3 bahagi 2 adalah 1.5. Oh, sorry. Dia ada negatif Sorry, ni tertinggal. Negatif 5 tambah 2 adalah negatif 3. Negatif 3 per 2 atau negatif 3 bahagi 2 dapat negatif 1.5. Tertinggal negatif. Okey, nak buat pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Okey, kes yang kedua, cikgu nak ingatkan, dia tak ada kertas grid. Dia tak ada kertas graf, tetapi dia ada koordinat. Jadi macam mana nak tahu tengah-tengah dia? Ambil nombor X, tambahkan dia, wajib bahagi dengan 2. Lepas tu tekanlah kalkulator. Okey, itu kes yang kedua. Now, kes yang ketiga pula. Kes yang ketiga, dia tak bagi lukisan. Kertas graf dia tak bagi, koordinat pun tak bagi, tapi dia bagi formula, dia bagi ungkapan. Dia bagi fungsi kuadratik dalam bentuk persamaan. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Macam mana nak tahu paksi simetri? Paksi simetri kan mesti ada X kan? Ini formula yang awak kena tahulah. Kena ingat. Formula dia negatif B per 2 darab A. B tu apa? B tu adalah, kan kita dah belajar mula-mula tu, nombor di sebelah X. Kita ambil nanti. Negatif tu memang formula dia negatif. 2A, maksudnya nombor 2 darabkan dengan A. A tu kat mana? A tu adalah depan X kuasa 2. Okey, contoh Contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu buka balik. Okey, contoh yang ni. Okey, contoh yang ni. Sebenarnya, yang ini, dia ada lukisan ini terbentuk daripada fungsi kuadratik ni tau. Negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Okey. Ni contoh untuk kes yang ketiga ni kes yang ketiga. Untuk kes yang ketiga ni tak perlulah lukis ni. Graf dia tak perlulah. Awak salin persamaan dia je. Cuma kenapa cikgu buka graf ni? Cikgu nak tunjuk dengan cara persamaan dan cara graf sama tak jawapan kita? X sama dengan 1. Okey. Sebab cikgu lukis benda ni daripada formula negatif persamaan negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Okey. Apa formula persamaan tadi? Contohlah kalau dia bagi persamaan je, dia tak bagi graf. Okey, persamaan dia adalah negatif B per 2A. Jadi kita gantikan. Negatif B kita berapa? B tu adalah nombor di sebelah huruf X. 4. 2A. A tu nombor yang kat depan kan? AX kuasa 2. Ambil sekali dengan nombor negatifnya sekali. Okey. Jadi jawapan dia adalah negatif 4. 2 darab dengan negatif 2 dapat negatif 4 yang bawah tu. Jadi kita selesaikan. Kalau awak tekan kalkulator, negatif 4 bagi negatif 4 akan dapat 1. Inilah jawapan persamaan paksi simetri. Yang kes ketiga ni kita nak buktikan kalau dia menggunakan persamaan ungkapan kuadratik. Dengan cikgu lukis graf masam tadi, nampak jawapannya sama. X sama dengan 1. Boleh Okey, contoh yang last lah. Untuk kes yang ketiga, cikgu bagi satu lagi. Okey, untuk kes yang ketiga lah, katakan cikgu bagi ungkapan dia 6x kuasa 2 tolak berapa? 10x tambah 5 contoh. Okey, cari persamaan paksi simetri dia berapa? Okey. Ini contoh yang terakhir lah. Okey, nanti awak salin Okey.
Jadi graf pun tak bagi, koordinat tak bagi, tapi dia bagi ungkapan kuadratik. Ingat, kita boleh guna formula negatif B per 2A. Negatifnya wajib. Okey, berapa nilai B kita sekarang? Negatif B tu adalah nombor di the power of X. Nombor dia bukan 10. Ambil sekali dengan negatif 10. Okey, sebab dia ada negatif. Bahagi dengan 2A. A kita nombor dekat depan. Depan X kuasa 2. 6. Jadi tekanlah kalkulator. Untuk kes ni, yang atas ni negatif darab negatif dapat positif 10. 2 darab 6 bawah dapat 12. Jadi kalau tekan kalkulator, sifir 2 5 per 6. Okey, kalau tekan kalkulator, kalau nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Dia jadi pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Cikgu main bagi je nombor ni. 0.833. Okey. Okey, inilah persamaan paksi simetri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat salin ya dalam buku matematik yang sama. Terima kasih.